Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat petang diucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekarang pukul 4.33 petang. Dan bagi rakyat Sabah tak lama lagi untuk seluruh rakyat Sabah yang beragama Islam akan membuka puasa. Ada lebih kurang 2 jam setengah lagi. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kali ini aku tak banyak cakap, terus saja kepada tajuknya. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Seri Najib Tun Razak kantoi lagi. Kali ini Rafizi Ramli telah mengeluarkan satu maklumat lebih hebat, lebih panas, sepanas, mungkin sama panas, sama hebat, sama mengejutkan dengan muka surat 98 laporan audit yang telah diubah. Tuan-tuan dan puan-puan, diterbitkan melalui satu laman web bernama sahbudin.com.net. Tajuknya tuan-tuan dan puan-puan, pengarah eksekutif Sapura dibayar sebanyak 983 juta. Mana suara Najib Razak? 31 Mac 2022 diterbitkan di sahbudin.com.net. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bacakan tulisan daripada yang ditulis oleh Rafizi Ramli sendiri. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sejak hilang kuasa dan dijatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun kerana bersalah menyeleweng dana pencen rakyat negara Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak gairah cuba bersuara dalam semua perkara kononnya untuk menjadi hero. Tuan-tuan dan puan-puan, terbaru dia pula telah mengusulkan supaya kerajaan persekutuan campur tangan dengan mengarahkan institusi milik rakyat seperti Petronas, Khazanah atau Permodalan Nasional Berhad PNB untuk menyelamatkan Sapura Energy Berhad atau Sapura yang berdepan masalah kewangan. Tuan-tuan dan puan-puan, kata Rafizi Ramli, apabila saya bersuara bahawa sebarang usaha untuk menyelesaikan kemelut kewangan Sapura tidak boleh melibatkan wang rakyat, seperti biasa Datuk Seri Najib Tun Razak telah menimbulkan isu kerugian wang rakyat melalui pegangan PNB di dalam Sapura, kehilangan kerja, kerugian vendor dan pinjaman bank kepada Sapura. Pada dasarnya, tuan-tuan dan puan-puan, sebarang permasalahan kewangan mana-mana syarikat korporat tidak boleh melibatkan wang rakyat kerana ia bakal mewujudkan satu budaya urus takbir corporate governance yang lemah. Sekiranya syarikat-syarikat swasta ada talian hayat dengan diselamatkan oleh wang rakyat, setiap kali mereka berdepan dengan masalah kewangan, tidak ada insentif dan pertanggungjawaban accountability untuk syarikat-syarikat swasta menguruskan perniagaan mereka dengan cermat, bijak dan berdaya saing. Tambah pula, kata Rafizi, dalam hal ini beberapa rekod kewangan Sapura sejak berdekad lalu banyak mengundang kontroversi, terutamanya berhubung bayaran kepada pengarah-pengarah eksekutifnya yang juga mewakili beberapa pemegang saham terbesar di dalam Sapura. Rekod kewangan Sapura yang diaudit bagi tahun-tahun kewangan 2009 sehingga 2021 menunjukkan pecahan bayaran-bayaran berikut yang telah dibundarkan kepada juta yang terdekat jika berkenaan. Demikian disenaraikan oleh Rafizi Ramli, detail number dalam matematik. Baik, saya bacakan dengan ringkas sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Dari 2009 sehingga 2021 untuk gaji bonus dan upah kepada pengarah eksekutif daripada 2009 hingga 2021 ialah sebanyak 508,717,000. Susah juga nak sebut ni, minta maaf. Saya ulang semula, 508,717,000 untuk gaji, bonus dan upah kepada pegawai eksekutif. Kemudian untuk sewa kepada syarikat berkaitan pengarah eksekutif sebanyak 149 juta ringgit Malaysia. Kemudian untuk iuran harta intelek kepada syarikat berkaitan pengarah eksekutif ialah sebanyak 439 juta ringgit Malaysia. Dan jumlah
Keseluruhan daripada 2009 sehingga 2021 ialah sebanyak 1.96 bilion ringgit Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Maafkan saya, 1 bilion, mungkin salah, saya punya matematik tak berapa betul. Okey, jadi saya sebutkan nombornya. RM 10967170000. Mungkin dalam sebutan 1 bilion 96 juta 717 ringgit Malaysia daripada 2009 sehingga 2021. Ditambahnya lagi, selain gaji, bonus dan upah kepada pengarah eksekutif yang mencecah ratusan ribu ringgit setiap hari, iaitu 2013 sebanyak 123,351 ringgit sehari, 2014 313,000 sehari, 2015 245,000 sehari, 2016 250,000 sehari, 2017 242,000 sehari, 2018 102,000 sehari, 2019 35,000 sehari, dan 2020 26,000 sehari, dan 2021 pula adalah sebanyak 16,000 sehari. Pengarah eksekutif juga dibayar dalam bentuk lain, iaitu sewa tahunan yang dibayar oleh Sapura kepada syarikat yang berkaitan, iaitu yang dimiliki oleh pengarah eksekutif dan pemegang saham yang mereka wakili, sejumlah sebanyak 149 juta dibayar sebagai sewa dalam tempoh 2013 sehingga 2021. Manakala untuk yuran harta intelek pula atau dikenali sebagai IP sebanyak 439 juta dalam tempoh 2013 hingga 2021. Saya difahamkan bayaran ini adalah yuran bagi membolehkan Sapura Energy Berhad menggunakan nama Sapura yang dilesenkan oleh pemegang saham yang diwakili oleh pengarah eksekutif. Tambahnya lagi, dalam tempoh yang sama, iaitu 2009 hingga 2021, Sapura telah membayar dividen kepada pemegang-pemegang saham, sebanyak 683 juta ringgit Malaysia. Analisis kewangan ini bagi tempoh 2009 hingga 2021 menunjukkan perkara-perkara berikut. Nombor 1, Sapura membayar pengarah eksekutif tertentu yang mewakili pemegang saham majoriti sebanyak 1.1 bilion ringgit Malaysia, sedangkan keuntungan yang dipulangkan kepada pemegang saham sebagai dividen hanyalah 683 juta ringgit. Daripada jumlah 683 juta ringgit itu, sekitar hanya 35% dividen dibayar kepada pemegang saham majoriti yang diwakili oleh pengarah eksekutif yang mengetuai Sapura. Oleh itu, anggaran bayaran keuntungan kepada pemegang saham majoriti yang diwakili oleh pengarah eksekutif dalam bentuk gaji, sewa, yuran harta intelek dan dividen adalah sekitar 1.33 bilion berbanding hanya 440 juta yang diagihkan kepada pemegang saham lain seperti PNB dan Kumpulan Wang Amanah Persaraan KWFI. Nisbah keuntungan yang dikaut oleh pemegang saham terbesar yang diwakili oleh pengarah eksekutif adalah sekitar 3 kali ganda berbanding yang diagihkan kepada pemegang saham lain yang dimiliki oleh rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, semua ini berlaku semasa Najib menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, Najib memikul amanah memberi hala tuju dan memastikan institusi dana rakyat seperti PNB dan KWP mendapat nilai yang terbaik dari pelaburan mereka. Malangnya, kata Rafizi, 90% atau 983 juta ringgit Malaysia dari bayaran sebanyak RM 1 bilion 96 juta 717 ribu dalam bentuk gaji, upah dan yuran harta intelek kepada pengarah eksekutif yang secara jelas tidak adil kepada PNB dan KWP berlaku dalam tempoh Najib menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, iaitu 2009 hingga 2018.
semasa dia ada kuasa dan pengaruh untuk memastikan ribuan kaki tangan Sapura tidak terjejas periuk nasi mereka, untuk memastikan syarikat kecil yang menjadi vendor Sapura mendapat bayaran dan pelaburan rakyat mendapat pulangan yang sewajarnya. Di mana suara Najib pada ketika itu? Ini soalan yang memang perlu dijawab oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengambil peluang ini untuk menunjukkan bagaimana Najib hanya mengambil kesempatan menembak dan dalam semua isu kononnya untuk menjadi terpaling wira rakyat demi menyelamatkan dirinya yang sudah dijatuhkan hukuman penjara. Hipokrasi Najib ini tidak sewajarnya dibiarkan berterusan dan rakyat harus dibentangkan dengan fakta-fakta untuk menunjukkan hipokrasinya. Pada masa yang sama, mulai esok saya juga akan membentangkan beberapa kaedah yang boleh dipertimbangkan untuk memastikan Sapura keluar dari kemelut kewangan sekarang dan mengelakkan ribuan kaki tangannya kehilangan kerja. Sekian, demikian ditulis oleh Rafizi Ramli 31 Mac 2022. Tuan-tuan dan puan-puan, semua ini anda boleh dapati di dalam shahbudin.com.net dengan tajuk, tuan-tuan, pengarah eksekutif Sapura dibayar RM9.83 ataupun 983 juta, mana suara Najib, bertarikh 31 Mac 2022. Sila maklum, artikel ini ditulis oleh Rafizi Ramli dan tidak semestinya adalah pendapat dan pendirian daripada channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share, komen banyak-banyak. Okay? So, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat berbuka puasa bagi yang beragama Islam. Kita jumpa lagi. Bye-bye.